Sejarah KSSM tingkatan 5, bab 6, 6.1 Cabaran Dalaman Malaysia. Hai, Assalamualaikum. Baik, kita akan mula dengan cabaran selepas pembentukan Malaysia, iaitu 6.1 Cabaran Dalaman Malaysia. Standard prestasi ataupun perkara yang akan awak pelajari menerangkan cabaran selepas pembentukan Malaysia dan menghuraikan kepentingan kestabilan politik. So, objektifnya pun pada akhir pelajaran awak akan dapat menjelaskan cabaran dalaman selepas pembentukan Malaysia serta menjelaskan kepentingan kestabilan politik dalam mengekalkan keamanan negara. Okey, baik, kita mulakan dengan peta minda ini ataupun catatan ringkas ini berkaitan dengan pengenalan dahulu pengenalan tentang Malaysia selepas kita dibentuk. Kita gabungkan antara Sabah, Sarawak dan Semenanjung atau Persekutuan Tanah Melayu. Apakah kebaikan ataupun kejayaan pertama yang kita hadapi adalah kita berjaya membentuk sebuah persekutuan yang menggabungkan 13 buah negeri. 13 buah negeri. Jadi kita sedia maklum bahawa Malaysia ini adalah satu negara yang sangat pelbagai. Pelbagai dari segi pelbagai kaum, pelbagai bahasa, pelbagai budaya, dan untuk menyatukan kesemuanya atau integrasikan semuanya adalah satu cabaran yang sangat besar kepada Malaysia. Lebih-lebih lagi kepada pemimpin negara. Okey. Baik, cabarannya dari segi latar belakang kaum dan etnik. Dari sebabkan itu kita perlu wujudkan keseimbangan yang utama pembangunan mesti seimbang di antara Sabah, Sarawak dan Semenanjung. Dan juga satu lagi perkara berkaitan dengan sosioekonomi. Okey, persaingan politik juga menggugat perpaduan. Daripada pelbagai kaum dan etnik ni dia punya pemikiran pun pelbagai. So persaingan akan menggugat perpaduan. Okay, ancaman komunis juga tidak ketinggalan kepada Sabah, Sarawak. Keamanan dan keselamatan ini akan juga terancam bila ada ancaman komunis. Okay, kita akan lihat ada tiga cabaran utama pembentukan Malaysia ni. Di awalnya ialah yang pertama berkaitan dengan pembangunan dan sosioekonomi Sabah dan Sarawak. Okay, itu yang pertama. Baik, yang kedua berkaitan dengan cabaran politik di Sarawak. Okey, dan yang ketiga ialah cabaran perpaduan kaum. Tiga cabaran utama yang dihadapi oleh pemimpin dalam kita membentuk Malaysia. Okay, kita lihat yang pertama, pembangunan dan sosioekonomi Sabah dan Sarawak. Pengenalannya kita lihat, hasil asli Sabah dan Sarawak meningkatkan ekonomi ekspor negara. Okay, bila kita bergabung Sabah dan Sarawak ni dia banyak hasil bumi dia banyak hasil asli dia dengan kawasan yang luas. Maka Semenanjung atau Persekutuan Tanah Melayu dahulu dapat berkongsi hasil bumi dan hasil ekspor daripada Sabah dan Sarawak. Okey, disebabkan itu keluaran ekonomi juga akan bertambah. Asalnya kita hanya ada getah dan biji timah saja, tetapi bila kita bergabung dengan Sabah dan Sarawak, kita dapat luaskan lagi ekonomi, iaitu kita ada lada hitam, kita ada petroleum, kita ada minyak kelapa sawit, kayu balak, koko, lagi bertambahlah hasil dapatan. Okey, cabaran yang kita hadapi adalah kita nak seimbangkan pembangunan dan ekonomi di antara Sabah, Sarawak dan juga Semenanjung. Bagaimana? Itulah cabaran utama. Okay, kita lihat yang pertama tentang bagaimana cabaran dan tindakan kerajaan. Okay. Baik, yang pertama, pelbagaikan kegiatan ekonomi. Apa cabaran yang kita ada? Iaitu Sabah dan Sarawak mempunyai hasil ekonomi yang banyak. Kita tahu tadi. Rakyat pula masih amalkan sara hidup. Rakyat masih amalkan ekonomi sara hidup. Maksudnya tanam tapi untuk kegunaan sendiri sahaja, bukan untuk komersial, bukan untuk dijualkan. Okay, jadi disebabkan itu dia tak dapatlah meningkatkan ekonomi. Jadi kat sini apa yang dibuat ialah perlu libatkan ekonomi komersial. Kerajaan perlu susun bidang pekerjaan untuk penduduk Sabah dan Sarawak. Okey.
langkah yang diambil ialah kerajaan pelbagaikan ekonomi komersial, kelapa sawit, getah dan koko. Jadi ini memberi peluang rakyat menyertai pekerjaan baru, perniagaan baru, ekonomi baru, termasuklah petroleum. Okey. Jadi di sini mengatasinya langkahnya adalah mempelbagaikan ekonomi. Alright. Baik, kita tengok yang kedua berkaitan dengan pembangunan ni. Apakah cabarannya? Okey, dari segi memajukan sistem perhubungan dan pengangkutan. Perhubungan dan pengangkutan. Di Sabah dan Sarawak merupakan negara yang besar. Jadi bentuk muka buminya pun agak sukar untuk melaksanakan untuk membina jalan raya yang sampai ke kawasan pedalaman. Jadi kawasannya sangat luas. Bagaimana kerajaan nak buat perkara ni? Pada masa yang sama juga, Sabah dan Sarawak ni mereka lebih bergantung kepada sistem pengangkutan air, iaitu melalui sungai, melalui laut. Mereka lebih bergantung kepada sistem pengangkutan air. Jadi kerajaan perlu buat sesuatu untuk membina sistem pengangkutan yang lebih baik ataupun sistem pengangkutan dan perhubungan yang untuk sampai ke kawasan pedalaman. Jadi apa yang kerajaan buat ialah memasukkan perkara ini, isu ini di dalam rancangan Malaysia yang pertama lagi, yang 1966. Sejak rancangan Malaysia yang pertama, walaupun sebelum tu kita ada rancangan Malaya sebelum kita belum jadi Malaysia kan. So bila kita bentuk Malaysia, kita jadi rancangan Malaysia pertama, kita sudah pun mengambil isu pengangkutan dan perhubungan di Sabah dan Sarawak ini sebagai isu yang perlu dibincangkan dan diusahakan. Jadi 1966 usaha ini adalah untuk menyeimbangkan atau menseimbangkan pembangunan. Okey, kita tengok yang ketiga pula, sistem pembangunan dan sosio-ekonomi Sabah dan Sarawak ni isunya adalah berkaitan dengan majukan sistem pendidikan. Okey, majukan sistem pendidikan. Sebab kita tahu sejak zaman British lagi sudah wujudnya sekolah vernacular. Kan di Sabah, di Sarawak pun ada sekolah vernacular bahasa Inggeris dan Cina. Okey, jadi di kawasan bandar, kebanyakannya berada di kawasan bandar. Jadi kawasan pedalaman kurang mendapat pendidikan yang lebih meluas. Jadi langkah yang diambil adalah membina sekolah, melatih guru khususnya untuk kaum Bumiputera. Okay, kalau di Sabah dan Sarawak hampir keseluruhannya Bumiputera lah, bila dia berlibatkan kaum etnik, Kadazan, Bidayuh, Iban. Okey. Pada masa itu, Perdana Menteri kita Tun Abdul Razak juga telah menghasilkan buku, membuku tentang strategi for actions, apa langkah-langkah atau tindakan yang diambil oleh kerajaan dalam mengatasi isu ini. Okay. Beliau juga menyatakan bahawa rakyat Malaysia ni perlulah berdedikasi membangunkan negara. Jadi kerajaan walaupun dia merancang, tetapi kalau rakyat tidak melaksanakan, contohnya terlibat dengan komersial dan sebagainya, susah kan. Ada berbagai kaum kan, jadi banyak pemikiran. So Tun Abdul Razak harapkan rakyat Malaysia dedikasi bangunkan negara, jadikan tanah air ini adalah tanah air yang gembira untuk kita tinggal, sebuah tanah air yang makmur untuk kita tinggal, untuk kita dan juga untuk masa depan anak-anak. Okey, itu berkaitan dengan strategi for action. Okey, kita tengok isu kedua atau cabaran kedua. Cabaran kedua ialah cabaran politik di Sarawak. Di Sarawak ada masalah politik, masalah krisis politik di Sarawak. Peristiwa apa pada tahun 1966? 1966, cikgu salah type ni 1966, 21 ahli Kaunsil Negeri tidak puas hati terhadap kepimpinan Stephen Kalong Lincoln, iaitu Ketua Menteri Sarawak pada masa itu. Jadi mereka buat apa? Mereka bertindak dan mereka memecat, ataupun Governor pada masa itu memecat Stephen Lincoln memecat Stephen Lincoln, tarikh salah juga ni, dan cabar Mahkamah Tinggi Sarawak. Okay, jadi menang kes ni lah, menang kes ini, dan Stephen Lincoln
dilantik semula. Ya, Stephen Lincoln dilantik semula sebagai Ketua Menteri pada masa itu. Tapi tak lamalah, tak lama memegang jawatan tu sebab mendapat undi tidak percaya daripada Kaunsil Negeri. Okey, di sini Cikgu Tahib salah tarikh ya. Tahunnya 1966. 1966. Ini pun 1966 ya. Salah tarikh. Okey, 19 kemudian pada bulan September beliau dilantik semula, tetapi berlaku ketidakstabilan, jadi ini mengancam keamanan dan keselamatan lah ya, sebab krisis politik ini. Maka pada 1966 September juga, bulan yang sama juga, Stephen Lincoln ni telah Sabah Sarawak ini telah berlakunya darurat, diisytiharkan darurat di Sarawak pada masa itu. Jadi Lincoln ini atau Stephen Lincoln ini telah digantikan dengan Towers Lee. Towers Lee. Okey, inilah peristiwa krisis di Sarawak pada 1966. 66. Ini salah type kan. Okey. Baik, yang ketiga, cabaran ketiga, yang cabaran paling besar lagi yang dihadapi oleh Malaysia, yang paling utama bila perkara ini tidak selesai, maka pembangunan itu sangat sukar, iaitu berkaitan dengan integrasi nasional. Pelbagai kaum Melayu, Cina, India, Malanau, Iban, Bidayuh, Kadazan, Murut, Bajau dan lain-lain kan, etnik di Sabah Sarawak ni menyebabkan kita ada pelbagai budaya. Bagaimana kita nak satukan kan? Jadi jarak pula, jarak di antara Semenanjung, Sabah dan Sarawak ini sangat jauh. Jadi cabaran juga lagi bagaimana nak integrasikan. So berbagailah dasar, berbagailah usaha dilakukan oleh kerajaannya. Okey, sekarang ni tajuk 6.1 adalah cabaran dalaman sahaja. Sudah habis tajuk ini. So, ada 3 perkara, 3 cabaran utama. Baik, cikgu sediakan juga soalan latihan objektif dan struktur, dan cikgu kira awak sangat boleh menjawabnya dengan baik. Cikgu cuba tengok soalan ni. Negara Malaysia menghadapi pelbagai cabaran selepas pembentukannya. Senaraikan 3 cabaran dalaman. Saya rasa awak cukup mahir untuk menjawabnya. Kan? Cikgu tak perlu tulis jawapan kat sini untuk awak tengok. Peristiwa krisis perlembagaan di Sarawak 1966, tahun salah tadi kan. Okey, integrasi nasional. Okey, sekarang ni kebat. Kebat ya. Integrasi nasional di Malaysia. Ini soalan dia 4 markah ni. Integrasi nasional di Malaysia perlu diperkukuhkan dan dipertahankan. Jelaskan faedah yang diperoleh daripada integrasi nasional. Apakah faedah? Apakah kebaikan kalau kita dapat bersatu? Cikgu rasa awak boleh jawab satu-satu. Okey. Apakah kebaikan kita dapat menyatu padukan rakyat? Tentu awak jawab, tapi di sini pastikan tulis jawapan kebat F, H, C dan I. Inference. Boleh, awak memang boleh jawab. Cikgu ada bagi cadangan jawapan juga. Tentulah bila kita dapat Sabah dan Sarawak kan, terasing kan, bila mereka lambat lagi nak merdeka, tapi bila mereka bersatu dengan kita dan perpaduan berlaku, maka dapat mempercepatkan pembentukan negara bangsa Malaysia. Kita tak ada lagi kata berasingan. Kita dapat bentuk bangsa Malaysia yang memupuk perasaan muhibah, mempelbagaikan budaya atau adat kan, banyak kan yang mengukuhkan. Jadi ini semua awak boleh jadikan dia sebagai fakta huraian dan contoh. Okey. Kalau kat sini contoh awak nak bagi, awak kata wujudkan festival budaya pada setiap tahun. Contoh kan, apa nak wujudkan perasaan muhibah kan, melibatkan semua kaum etnik di Malaysia. Bolehlah, tak ada masalah. Ini hanya cadangan. So contoh-contoh yang depan mata yang kita lihat boleh diberikan. Alright. Okey, ini soalan objektif, soalan subjektif. 4 markah ni, 4 markah. Kemudian kat sini soalan objektif, saya kira awak boleh menjawabnya ya. Apakah cabaran yang dihadapi dalam memajukan sistem perhubungan dan pengangkutan? Kenapa ni? Pengalaman pertanian ke? Dia tanya perhubungan dan pengangkutan. Iklim tidak menentu, perhubungan dan pengangkutan sesuai betul tak? Galakkan pertanian komersial sesuai tak? Apakah perhubungan dan pengangkutan? Apakah isunya? Okey.
Darurat Isytihar Darurat 1966. Mengapa darurat diisytiharkan? Ada krisis apa? Ada krisis apa? Ada masalah apa? Okey. Jadi cikgu rasa awak memang boleh jawab. So, silalah jawab. Dan jika ada sudah menjawab, bolehlah minta guru subjek awak menyemak jawapan tersebut sama ada awak tepat atau tidak dan awak yakin dengan jawapan itu. Okey, sampai di sini saja. Terima kasih. Bye. Assalamualaikum.